Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah saya kembali dalam My Quran Time ya, setelah bersama dengan tuan-tuan Dr. Sanusi yang banyak berkongsi ilmu pada hari semalam, pada hari-hari sebelum ini, dan alhamdulillah pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus bersama My Quran Time, kerana Al-Quran kita bersama, kerana Al-Quran kita bertemu, dan kerana Al-Quran juga kita harapkan Allah redha kepada kita semuanya seluruh dunia. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Faz. Welcome back. Terima kasih Ustaz. Moga-moga Al-Fadhil Ustaz Faz terus dikurniakan kesihatan. Alhamdulillah. Dipermudahkan Allah SWT untuk terus berkongsi dengan kami dapatan-dapatan daripada tadabbur ayat demi ayat dalam My Quran Time Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Macam mana Ustaz? Boleh kongsi sikitlah sepanjang berehat seketika. Ketika itu memang berehatlah Ustaz ya, berehat untuk belajar balik ya. Tapi salah satu cabaran ketika berehat ini, kadang-kadang dia punya disiplin untuk mengkaji Al-Quran ini dia rendah sikit. Ya, dia rendah sedikit, dan barulah tahu bahawa sebenarnya bersyukur dengan My Quran Time ini ia adalah sebagai satu peluang untuk push diri sendiri sebenarnya Ustaz ya. Sama-sama dengan tuan-tuan yang berada, yang menyokong, yang mendoakan. Terima kasih, dan kita doakan keselamatan kepada semua. Yang pastinya ialah istiqamah kita bersama Al-Quran, tidak kisah dengan siapa pun kita belajar, tetapi Al-Quran jangan ditinggalkan, kerana ia akan memberi kekuatan kepada diri kita ketika menghadapi pelbagai ujian cabaran. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita mohon betul-betul pada Allah SWT menambah keberkatan, kebahagiaan, kejayaan dengan ilmu yang kita akan belajar pada halaman 431 pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan sinopsis pada halaman ini. Iaitu bermula daripada ayat yang ke-23, kita melihat kepada kebenaran terserlah di akhirat. Ini adalah realiti yang akan kita lihat pada halaman ataupun ayat 23. Diteruskan pada ayat 24 hingga 30, pengakuan orang musyrik bahawa Allah yang memberi rezeki serta pemberitahuan kepada mereka tentang hakim dan waktu penghakiman. Dan diteruskan pada ayat yang ke-31, saling menyalahkan di akhirat. Ya, siapa yang saling menyalahkan? Mereka yang menzalimi, yang zalim, kerana tidak mengikuti Al-Quran yang kita diberikan anugerah pada kali ini. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 23 hingga 28 dengan penuh ceria nak mengambil pelajaran daripada surah Saba halaman 431. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita singgah seketika dalam perjalanan kita pada hari ini. Pastinya singgahan yang begitu bermakna dalam kehidupan kita, iaitu dalam My Quran Time. Kita berada hari ini di halaman yang ke-431 Ustaz Faz. Ya. Masya-Allah Ustaz Faz. Tinggal sikit lagi Ustaz Faz. Nipis dah tinggal saat ni. Allahu akbar, subhanallah, tabarakallah. Moga-moga kita dapat terus bersama dengan Al-Quran, dan saya nak jemput
semua sekali sebelum kita sama-sama baca, sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook untuk sama-sama kita sebarkan pengajian kita pada hari ini. Kongsi dengan kawan-kawan kita insya-Allah. Kita mula baca ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-28 dengan bacaan murattal jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 23 hingga 28. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar. Ya, dah lama tak mendengar secara live begini. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menghargai kepada surah Saba, surah yang keempat dalam Al-Quran. Ada 5 surah yang bermula dengan alhamdulillah, iaitu suratul Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Saba, dan juga kita akan bertemu dengan surah Fatir, Ustaz ya. Jadi surah-surah ini ya, 4 surah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan juga
juga Fatir ini adalah pencerahan kepada apakah yang kita baca setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam, bukan sekadar mencipta alam ini tetapi juga dalam surah Al-Kahfi Allah turunkan kitab Ustaz ya, sebagai manual kepada kita semua. Dan dalam surah Sabah ini Allah, kita puji Allah kerana apa? Kerana adanya akhirat. Kerana adanya akhirat, dan akhirat inilah yang menyebabkan kita mampu untuk melihat sesuatu perkara apa kesannya. Saya baca Quran ini apa kesannya 50, 30, 100 tahun dan sampai ke akhirat nanti. Jika tidak Ustaznya, orang akan buat apa-apa saja. Betul. Dia nak buat apa saja, dia nak pergi tala orang lain ke, nak tipu ke, nak rasuah ke, dia tak kisah pun. Yang penting saya dapat bahagian saya. Tetapi dengan akhirat ini kita bersyukur bahawa sebenarnya keadilan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 23 kita menyambung kepada apa yang dibincangkan Ustaz Sanusi semalam, iaitu bercakap tentang siapa yang berkuasa. Ya, dalam surah Sabah ini ada perkataan zarrah. Zarrah nak ceritanya ialah walau kecil macam mana pun yang berkuasa pada zarrah dalam tubuh badan kita ataupun di mana sahaja adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasakan bahawa saya berjaya buat sesuatu projek, ya, saya dapat bercakap, saya dapat buat suatu kejayaan dalam bisnes, oh ini kerana kehebatan saya. Tidak. Itu adalah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kefahaman itu, bila sampai di akhirat Allah nyatakan apa? Wala tanfa'us syafaa'ah, ya, tidak ada syafaat pertolongan di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apabila sampai di akhirat nanti, bila kita ada masalah, biasa di dunia ini kita minta syafaat daripada mana Ustaz ya? Daripada bos kita, betul, kawan kita, daripada sesiapa sahaja. Di akhirat nanti semua itu cut off, ya, akan terputus. Malah sebenarnya suami, isteri, anak semuanya tak ada hubungan lagi di akhirat nanti kecuali apabila mendapat keampunan. Itu yang kita belajar kalau kita tengok pada halaman 428 di ayat nombor 2 itu. Biasanya Ustaznya Allah menggunakan perkataan Ghafurur Rahim. Tapi ayat kedua Ar-Rahimul Ghafur. Terbalik, ya. Ar-Rahimul Ghafur, ya. Pasal apa? Pasal bila rahmat Allah ini banyak diberikan di atas muka bumi ini, tapi bila kita ada juga silaturahim, hubungan dengan mak, dengan ayah, apa sebagainya, sampai di akhirat nanti silaturahim tu terputus. Ya. Yang penting ialah dapat keampunan. Kalau mak dapat keampunan, ayah dapat keampunan, kita dapat keampunan, silaturahim itu bertemu balik dekat syurga. Kita dapat jumpa mak, ayah kita dapat. Tapi kalau Nabi Ibrahim ada ayah, kerana tidak dapat keampunan di akhirat, habis. Itu sebabnya kita perlu memanfaatkan silaturahim yang ada ini di dunia ini untuk ajak lebih banyak kepada keampunan. Salah satunya baca Quran, Ustaz. Kita share dengan kawan, dengan ahli keluarga kita. Ini peluangnya. Dan bila sampai di akhirat, Allah beri syafaat kepada kita, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya, apabila telah dihilangkan ketakutan daripada mereka, mereka akan cakap, ya, mereka akan cakap bila sampai di akhirat nanti, terutama orang yang kufur, dia cakap apa yang berlaku, ya, apa yang akan berlaku. Jadi dijawab oleh para malaikat. Malaikat pun sebenarnya bergetar juga Ustaz bila sampai di akhirat nanti, pasal ia adalah satu perkara yang menakutkan bagi semua makhluk. Maka dijawab qalul haq, ya, malaikat menjawab ini semua adalah kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi yang lagi maha besar. Maha tinggi, maha besar ini di hujung ayat 23 itu nak menceritakan tak ada siapa yang lebih tinggi. Ni terutama bagi orang yang sombonglah. Kat dunia ni dia rasa saya yang paling tinggi, saya boleh buat apa saja, saya yang paling besar, saya boleh takbur. Sampai di akhirat nanti semuanya akan tunduk, ya. Dan ini adalah satu pelajaran penting untuk kita sama-sama jiwai daripada pelajaran dua tamadun yang besar, iaitu daripada tamadun Nabi Daud, Nabi Sulaiman di utara Mekah, dan juga kerajaan Sabah di selatan Mekah tersebut di Yaman. Jadi mereka ini hebat, tetapi yang di atas itu, ya, Nabi Sulaiman tetap bersyukur, tapi di bawah itu Sabah itu kerana mereka tidak bersyukur, maka Allah hancurkan di dunia lagi, dan sampai di akhirat nanti akan ditentukan apakah nasib mereka. Ini peluang ataupun peringatan kepada orang musyrik, untuk juga kepada seluruh dunia, jangan sombong Ustaz, ya. Dah berjaya dalam satu bisnes ke, organisasi ke, negara ke, jangan sombong, tetapi kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 24 kita melihat kul,
katakanlah may yarzuqukum. Bila kita berjumpa perkataan qul ini sebenarnya Nabi diajarkan sila berdakwah kepada mereka, kepada orang musyrik, siapa yang beri rezeki ya daripada langit dan daripada bumi. Jawapan daripada orang-orang semuanya akan jawab apa? Pasti Allah. Betul. Qulillah wa inna au wa iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya, sesungguhnya kami ataupun kamu semua di atas huda, hidayah ataupun dalam kesesatan. Jadi nak ceritanya bab rezeki kamu kata memang Allah. Betul. Tapi bab kamu nak ikut Allah ni kamu tak nak ikut hidayah daripada Allah. Kamu pilih ya, bila saya bawakan hidayah daripada Allah SWT, kamu tak nak pilih. Ini adalah sebagai satu cara penghujahan. Yeah. Rezeki kamu ambil daripada Allah, kan? Signal internet ambil daripada Allah, tapi waktu solat kamu tak nak ambil yang Allah suruh. Kan? Jadi ini sebenarnya kamu sebenarnya ada hidayah ke ataupun kamu ni ada kebingungan dalam berfikir. Bingung ini namanya dhalal pada ayat yang ke-24. Sambung lagi. Qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, la tusaluna amma ajramna. Ini adalah cara bercakap apabila berada di Mekah, Ustaz. Betul. Ya, kamu tidak akan ditanya tentang dosa yang kami buat ataupun kesalahan yang kami buat. Wala nusalu amma ta'malun. Apa yang kamu buat? Sebenarnya yang buat salah ini adalah orang musyrik. Betul. Mekah, ya. Tetapi bila mereka tuduh kepada Nabi Muhammad, pada para sahabat, kamu ni penjenayah, kamu ni perosak, kamu ni mengkucak-kacirkan Mekah, maka mereka kata bahawa Nabi Muhammad ini sebagai mujram ataupun ajramna, yang membuat kesilapan. Jadi Nabi kata okey, tak apa kalau kami buat kesilapan, ya, kamu tidak akan ditanya pasal kesilapan kami. Tetapi wala nusalu amma ta'malun, dan kami juga tidak akan ditanya apa yang kamu buat. Kalau Ustaz perasan bahasanya lembut, Ustaz. Betul. Saya yang buat salah, okey, kamu tak malun itu bukan buat salah. Kamu yang kamu buat ini kami tidak akan ditanya, dan kesilapan kami pun kamu tidak akan ditanya. Jadi Nabi Muhammad ya diajarkan untuk jangan konfrontasi kepada orang-orang musyrik Mekah. Jangan pula cakap kamu sebenarnya penjenayah, saya yang berbuat amal kebaikan. Jangan cakap begitu, kan? Dalam hidup kita ni kadang-kadang kita nak bercakap dengan orang, kan? Orang tu mungkin kata kamu ni bukannya produktif sangat pun. Yalah, kalau saya tak produktif pun saya akan bertanggungjawab. Tetapi apa yang tuan buat ni sebenarnya okey ke tak okey? Kan? Caranya lembut apabila berada di Mekah ni agar mereka tidak menyerang kepada perkataan-perkataan yang diujarkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Ada lagi qul. Banyak qul, Ustaz, ya. Kalau betul, kita baca ayat yang ke-26 sekali lagi, Allah ajarkan lagi. Mengapa penting ada banyak qul ini? Ia adalah cara bagaimana Nabi nak berdakwah. Apa poin-poin? Kan kalau ada presiden nak beri ucapan, tolong bagi talking points, kan? 3-4 poin. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah poin-poin untuk Nabi, poin-poin untuk kita juga sebenarnya dalam memaknai kepada sejarah Nabi Sulaiman dan juga Sabak. Kerajaan Sulaiman, kerajaan Sabak itu adalah sejarah. Apa sebenarnya mesej yang Allah setengah sampaikan? Kita baca sekali lagi ayat 26 untuk kita sama-sama melihat poin seterusnya. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, sahabat-sahabat kita pun ada ramai yang berkongsi pada tengah hari ini, Ustaz Fazil. Antaranya Puan Ezana Makzin, sepanjang mengikuti My Quran Time sehinggalah ke hari ini, alhamdulillah bacaan saya semakin baik. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah, Ustaz. Dan mudah-mudahan kita dapat kefahaman yang baik juga untuk kita memahami isi kandung Al-Quran. Kita ulang sekali lagi, jom ayat yang ke-26, Ustaz. Ya, betul. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim wa huwal fattahul alim. Sadaqallahul azim.
katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia akan memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia Maha memberi keputusan lagi Maha mengetahui. Jadi poin-poin tu menarik Ustaz ya. Mula-mula siapa bagi rezeki? Allah. Okey. Tapi kamu nak ikut siapa? Allah ke tak? Kan. Sepatutnya ikut Allah lah dapat hidayah. Poin seterusnya ialah kata kami buat salah. Okey, fine. Tapi kamu buat apa? Kan. Dan disambung lagi, nanti Allah kumpulkan kita pada ayat 26 ini, Allah akan tentukan siapa yang berada di atas kebenaran, dan Allah adalah yang Maha membuka, membongkar, Al-Fattah, dan juga Al-Alim, yang Maha mengetahui. Perkataan Al-Fattah ini Ustaz ya, daripada perkataan Fataha, membuka. Itu sebabnya bila tadi puan siapa cakap tadi kan, yang dapat baca Quran ini, kita bila buka Al-Quran Ustaz, kemudian kita mula buka bacaannya, kemudian kita buka kefahamannya, ini sebenarnya satu pembongkaran. Allahu Akbar. Membongkar rahsia-rahsia Tuhan agar selepas ini kita dapat ikut, dan jangan sampai kita ini sampai di akhirat, alamak baru sedar saya ni tak pernah membongkar isi Quran, sampai Allah kata Allah akan bongkar di kalangan kita pasal kamu dulu ya buat ikut kamu je. Kan, kamu tak pernah membuka Al-Quran ini, sekarang kami akan bongkarkan kesilapan kamu. Tetapi harapnya kita adalah orang yang ada silap Ustaz ya, banyak kekurangan, tapi bila buka Quran, baca tajwid, ada silap kita, betul kan? Dan kemudian ada kesilapan-kesilapan kita juga Allah bongkarkan tanpa orang lain tahu. Itu menarik Ustaz ya. Dengan Quran ni kadang-kadang kita baca je, alamak terkesan. Ya, tanpa orang lain tahu, pelan-pelan kita baiki kehidupan kita. Itulah kesan daripada Quran, dan ini penghujahan daripada Nabi untuk membantu Nabi terus yakin dalam dakwahnya. Membawa pada perkataan kita pada hari ini, kita saksikan Fataha ya, perkataan yang kita bincang tadi, membuka, 38 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah ayat 26 yang menceritakan bahawa Allah yang Maha membongkar, membuka apa sahaja kebaikan dan keburukan. Moga-moga kita dibukakan pintu hati kita Ustaz ya, bersama Al-Quran setiap hari, dan sudah tentunya setiap hari kita baca Fatihah. Untuk pastikan kita bongkar, buka potensi kita, diisi software dengan software daripada langit, daripada Allah melalui Al-Quran ini. Kita berhenti sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selagi upaya turuti ajarannya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu antara lirik nasyid lagu daripada abang-abang Hijaz, dapatkan yang original lah. Masya-Allah. Sebab apa Ustaz? Ayat lepas ini kita nak tengok tu, wama arsalnaka, tidak akan aku utuskan kamu ya Muhammad. Apa dia? Ustaz Fas akan sambung selepas ini. Apakah sambungannya? Kita nak singgah jap dekat ruangan tajwid kita nak ulang kaji sedikit. Apakah kalimah yang kita nak fokuskan perbincangan kita, ulang kaji kita dalam segmen tajwid? Jom kita lihat paparan yang disediakan, iaitu contoh dalam surah Sabah ayat 431 untuk kita menjelaskan huruf ain betul. Huruf ain dalam ayat yang ke-23 permulaan kita baca tadi, iaitu menjelaskan huruf ain yang dekat-dekat sebelah-sebelah. Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza fuzzi'a an qulubihim ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jadi kita nak jelaskan dua ain kat situ. Kalau kita tak jaga betul-betul, dia mungkin boleh jadi macam satu ain je, fuzzi'an, macam tu satu. Ataupun dia boleh jadi hamzah, fuzzi'an, dua-dua hamzah. Jadi kena hati-hati, ain tak dekat mana? Ain tak dekat tengah rongga halqum kita.
Ada dua huruf dekat rongga halkum kita ini, ada dua huruf ain dan juga ha. So jelaskan dia. Macam kita marah cucu kita tu. Buat apa tu? Contoh. Jadi molek jadi ain dia kan. Dan dia boleh jadi juga kadang-kadang dia jadi terlebih. Hatta idza fuzzi'an. Sebab dia dekat-dekat tu, saat dia nak jaga tu dia macam tersangkut-sangkut itu. Jadi kena jelaskan macam mana cara dia. Cara dia ialah kita tekan sedikit yang kedua tu. Fuzzi'an. So dia jelas. Hatta idza fuzzi'an. Dia jelas huruf ain yang kedua itu. Itulah antara yang boleh kita kongsikan. Selamat mencuba. Semak bacaan kita dengan guru-guru kita. Terima kasih, wallahu alam. Masya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tar, selagi berupaya Ustaz, selagi berupaya kita belajar tajwid, nak mengikut pada sunnah Allah, Nabi cara bacaannya. Betul, selagi berupaya tadi Ustaz nyanyi kan, ikutlah ajarannya itu. Betul, salah satu daripada pertanyaan kita kalau kita nak tahu Nabi ni buat apa 23 tahun salah satunya apa tuan-tuan? Segala perkataan kul ada dalam Al-Quran itulah ajaran Nabi. Subhanallah. Yang Nabi akan gunakan masanya untuk sampaikan kepada orang di Mekah, orang di Madinah, itulah ajarannya. Jadi kalau selagi berupaya, ikutlah ajarannya. Kita kena cari cari orang-orang yang perlu kita sampaikan mesej ayat 27 sebentar tadi, qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka, iaitu Nabi diajarkan oleh Allah, perlihatkan kepadaku orang-orang yang kamu ikutkan dengannya sekutu-sekutunya. Mana yang kamu sekutukan itu, nampak kan? Sebenarnya bila sampai di akhirat nanti dah tak ada dah. Kan? Bal huwallah al-azizul hakim. Yang sebenar-benarnya Allah lah yang maha berkuasa, maha bijaksana. Semua sekutu saya itu tak berkuasa dan tidak bijaksana. Betul. Kan kita tengok berhala contohnya. Kita bagi ada orang yang menyekutukan dengan manusia. Dia menyembah kubur, ada menyembah kepada orang-orang tertentu. Sebenarnya adakah dia ni maha berkuasa dan juga maha bijaksana? Manusia Ustaz dia hebat-hebat kuasa macam mana pun sampai satu masa jam. Sampai satu masa rasa macam bijak lepas tu macam tak berapa bijak pun kan, kecuali apabila seseorang itu mengikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya di sini, ini topik-topik perbincangan Nabi yang kita harapkan sekali lagi Ustaz ni tadi apa, selagi berupaya kuturuti ajarannya, kita ikuti ajarannya. Jadi kita gunakan peluang untuk bercakap dengan kawan, kita berborak. Betul. Tapi isinya itu kalau ada dia kul dalam Al-Quran ini, kita jadikan isinya itu boleh je kita baca ayat Quran kan, tapi isinya itu kita jadikan sebagai satu usaha mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Nabi diutus sebagai wama arsalnaka illa kafatan linnas. Cara baca kafah itu Ustaz. Cuba Ustaz cerita balik semula. Cara baca ni tu panjang pendek ni. Baik Safas. Bagus. Kalimah tu Safas dia panggil mad lazim kalimi muthaqqal. Berat. Sebab apa berat? Sebab selepas huruf mad, ka tu, tanda mad tu, huruf mad dan tanda mad bertemu dengan fa, atas dia ada sabdu. Jadi dia sama macam waladhdallin. Mad lazim kalimi muthaqqal 6 harakat. No discount, minta maaf. No discount. Tak ada discount. Satu dia tekan kafatan. Macam dia. Jadi maksudnya apa Ustaz? Dia macam berat nak sebut tu. Memang berat. Pasal Nabi ni menjadi utusan kepada seluruh manusia. Dia cara macam tu kan. Dia kalau seluruh manusia tu. Tapi kalau kaf, buka dulu kaf, dia tak nampaklah muka pasal pakai mask hari ni. Tapi bila kafah ini maksudnya kena menyeluruh kepada seluruh manusia. Sekarang tuan-tuan kita ada lebih kurang 5-6 bilion manusia di atas muka bumi. Jadi Nabi diutuskan, tapi Nabi dah tak ada sekarang Ustaz. Jadi bila kita tengok tadi sini kata dia Ustaz, berusaha menuruti ajarannya. Siapa yang nak teruskan perjuangan Nabi ini? Allahuakbar. Sudah tentunya kita yang nak ikut rapat-rapat inilah yang perlu menyampaikan basyiran wa nadhira kepada seluruh manusia. Yang ada 1.5 bilion Islam. Ada 4-5 bilion lagi ni dia tak tahu pun. Allah cakap apa? Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ramai yang tak tahu Ustaz. 4-5 bilion ni tak tahu apa itu Islam. Apa itu, siapa itu Nabi Muhammad, apa itu Quran. Bukan cakap 4-5 bilion, yang 1.5 bilion orang Islam pun ramai tak tahu Quran nak baca macam mana.
Jadi sebenarnya bila ayat ini kita baca sebentar tadi ustaz ya, nabi diutuskan itu kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Semua umat Nabi Muhammad yang beriman, yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah harapnya ustaz ya. Ya. Kita tak boleh duduk diam dah. Betul. Tak boleh duduk diam. Kena cari cara macam mana kita nak menyampaikan kepada 1.5 bilion yang mungkin sebahagiannya tak pandai baca Quran, tak tahu apa isi surah Sabah, atau lebih daripada itu yang John, Mutusami, Ahchong, semua tu, kalau mereka tak tahu apa isi Al-Quran, Allah cakap ramai manusia tak tahu, siapa yang akan buat tugas ini? Sudah tentunya harapnya kitalah ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 29 hingga 31 kita nak baca sekali lagi, kerana kesan bila mereka tidak tahu, mereka memandang enteng kepada satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 29 hingga 31. Baik, terima kasih Fatih Ustaz Fazrul. Betul Ustaz Fazrul, selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Kul ni. Kul. Sunnah Nabi menyebarkan kan, menyampaikan. Allahu Akbar. Berat, tapi kita cubalah sedaya upaya kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kita ayat yang ke-30 kan, 29 maaf, ayat yang ke-29 sehingga 31 dengan murattal Hijaz insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 29 hingga 31, menyambung kepada ayat yang kita bincang tadi Ustaz ya, tentang bagaimana nabi ini diutuskan kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab ya, walaupun nabi beredar ya, berlega di sekitar tanah Arab di Mekah, Madinah tersebut, tetapi mesejnya itu adalah untuk seluruh manusia ya, seluruh manusia. Bermula daripada tanah Arab itu, kemudian mereka tersebar, sahabat-sahabat tersebar. Mereka ada Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke Turki, ada yang Amr Al-As sampai ke Mesir Ustaz ya. Daripada situ tersebarlah ke seluruh dunia, dan ini adalah peranan kita. Bila kita membaca ayat 28 sebentar tadi, ramai tak tahu, macam mak lah ya, bila mak tengok anak tak tahu macam mana nak ikat kasut, takkan mak kata tengok je lah, biar je lah, pandai-pandai lah dia sampai umur 30 tahun nanti
ikat kasut tinggi, pandailah dia. Kan, mak yang penyayang, ya, ayah yang bertanggungjawab akan ajar, walaupun ajar tak pandailah abah, kan, ajar lagi ikat kasut tak pandailah abah, tapi teruskan. Dan ini adalah tanggungjawab yang diambil oleh Nabi, terus mendidik, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad mengikut sunnah Nabi, terus mendidik kepada ahli keluarga kita. Baik, pada ayat 29 dinyatakan tentang orang-orang musyrik ini bercakap, ya, mata hadzal wa'd, ya, bila janji ini jika kamu betul. Janji itu maksudnya hari akhirat lah, bila nak berlakunya hari akhirat. Mengapa mereka cakap begini? Kerana ayat 28 tadi mencatatkan bahawa ramai manusia tidak mengetahui. Bila orang tak ada ilmu Ustaz, ya, dia akan minta benda yang tak patut minta. Macam anak lah kan, kalau dia tak tahu, dia kalau boleh dia nak pergi kepada kedai RM2 tu, nak sekarang, bangun pagi pukul 7 dah nak pergi dah, kan, mak pun pening kepala, alamak macam mana kan, pasal kedai tu buka pukul 10. Betul. Pasal anak tidak tahu. Maka bagi orang-orang musyrik ini, mereka minta, dia kata kamu betul sangat, okey, bila, ya. Maka pada ayat 30 dijawabkan, diajar lagi macam mana nak handle, uruskan pada ini anak yang tak berapa sabar sangat ni, ya, pasal tak tahu. Qul lakum mi'adu yaumin la yastakhirun, pada ayat 30, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, kamu tidak akan dapat meminta untuk lambatkan atau mempercepatkan. Bawa bertenang anak, kan, nanti bila kedai tu dah buka tu, kamu pergilah, bawa RM2 belilah, kan, tapi bawa bertenang. Nanti kalau pergi awal, tunggu depan kedai itu lama sangat, bosan, kan, tapi bila dah masanya, teruskan. Jadi bila dah sampai pada hari akhirat nanti, hari kiamat, dia berlaku tidak boleh ditangguhkan, tidak boleh diawalkan. Nak ceritanya ialah apa? Pada waktu itu ia adalah satu janji. Pada waktu itu akan dapat apa yang disediakan. Ya, kalau buat baik, baca Quran, buat apa yang Allah suruh ini, maka dapat yang ditentukan. Macam orang dapat gaji lah Ustaz, ya. Kerja. Hujung bulan insya-Allah dapat gaji. Tapi kalau kata bila gaji nak masuk ni, bila gaji nak masuk, kan, tapi kerja tak buat, kan. Hujung bulan bila tengok, alamak, mengapa gaji saya kurang, kan, pasal kamu ni asyik tanya bila kamu tidak menunaikan tanggungjawab. Jadi ini adalah satu didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah, agar apa? Kamu janganlah tanya bila, kan. Bila tahu hari akhirat, saya beritahu ini kerana apa? Sila buat persediaan. Anak, sila buat persediaan, mandi dulu awal-awal, ya, pakai kasut elok-elok. Bila sampai pukul 10 je, zas terus masuk kereta, terus pergi kedai, dapat kedai RM2. Kan, berbanding dengan bila mandi tak lagi, kan, tak buat persediaan, akhirnya bila pukul 10 dah buka kedai, anak tu, mengapa kita tak pergi mak? Tu tak mandi lagi. Kan. Jadi ini adalah betapa Allah amat sayang kepada kita, beri peluang untuk membuat persediaan. Ayat 31, satu ayat yang panjang, ya, satu ayat yang panjang untuk sama-sama kita menghargai macam mana seseorang itu boleh jadi bersabar dan buat persediaan mengikut kadarnya. Betul. Namanya apa? Dengan mendalami satu peluang, satu sumber ilmu, namanya Al-Quran. Kita baca ayat 31 sekali lagi. Baik. Sama-sama kita memanai balik semula Al-Quran yang kita sedang pegang sekarang ini. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, sangat bermakna kalau kita tengok balik, ya Allah, dah halaman 430 muka surat dah setiap hari kita bersama dengan Al-Quran. Satu nikmat agung yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, syukur. Jom kita baca ayat yang ke-31 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 31 ini menyambung lagi, bagi orang yang tidak mengetahui, satu, dia tidak sabar, yang keduanya dia bercakap saya tak akan beriman kepada Quran dan juga kepada kitab-kitab sebelum ini, iaitu Taurat. Taurat juga dinamakan Quran di dalam Al-Quran ini, bacaan, maksudnya bacaan panduan dalam kehidupan. Dan Allah menyatakan walau tara, ya, kalau kamu lihat kepada orang yang zalim, iaitu tidak sabar dengan akhirat dan juga tidak sabar untuk mendalami isi Al-Quran ini, mauqufuna inda rabbihim. Mereka ni apa? Mereka kalau boleh nak patah balik berjumpa dengan geng-geng bos-bos mereka itu, kata kami ini jadi begini ni pasal kami ini lemah, dan ada orang-orang yang bos-bos, orang-orang sombong ini yang menyebabkan kami ini tidak menjadi orang beriman. Kalau boleh, kalau mereka tak ada ini, kami akan beriman. Ini zaman ini Ustaz, ada orang kata bahawa saya ni tak faham Quran ini. Pasal orang lain ni tak bagi saya peluang untuk baca Quran. Dekat sekolah tak ada baca Quran, tak memahami Al-Quran. Itu sebabnya saya tak faham Quran. Di akhirat nanti Ustaz, sebenarnya kita tak boleh dah nak menyalahkan orang-orang lain ini. Orang-orang ini pun akan balas juga. Kita akan tengok jawapannya besok, ya, insya-Allah. Tetapi ideanya ialah bila kita mendalami Quran, ia akan menyebabkan kita tidak menyalahkan orang lain. Kalaupun kita lemah, kita tetap juga akan ada nilai dan kita akan berusaha. Ya, kita pandailah cari jalannya. Kerana apa? Kerana dengan izin Al-Azizul Hakim, Allah akan bantu. Tapi kalau katakan kita tidak dalami Al-Quran, kita tak dapat idea. Sehingga kan rasa lemah terus lemah. Kita rasa saya nak buat macam mana, kan? Kalau saya kena rasuah, bos saya suruh rasuah, kan? Saya nak buat macam mana? Saya kalau lawan dia, habislah saya kena berhenti. Itu sebenarnya di akhirat nanti tak selamat, Ustaz. Betul. Tidak selamat. Dan inilah pelajaran bagi orang yang bersama Al-Quran, ada identiti, kita tetap teguh dan kita doakan Allah pimpin kita selamanya. Membawa pada resolusi pada hari ini, kita saksikan yang pertama, selalu mendekati Allah untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Salah satunya dengan bacaan Al-Quran, dengan amalan kebaikan. Yang kedua, yakin Allah pemberi rezeki setiap masa dan kita terus memohon hidayah daripada Allah, ikut jalan Allah yang juga memberi rezeki. Jangan ikut jalan lain. Yang ketiga, cari ilmu untuk mengetahui berita gembira dan amaran daripada Allah melalui Nabi, dan ini adalah tanggungjawab untuk kita sampaikan seluas mungkin di atas muka bumi ini. Kita berdoa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, berkatilah kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikan ia teman kami ana al-laili wa atrafan nahar. Rezekikan kami bersama membacanya, memahaminya pagi, petang, siang dan malam. Jadikan Al-Quran ya Allah pakaian kehidupan kami ya arhamar rahimin. Kami bersyukur ke hadratmu ya Allah, di atas nikmat kurniaanmu dapat kami bersama memahami isi kandung Al-Quran. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, berkati kami saat ini di bulan Rajab dan juga Sya'ban nanti ya Allah. Dan apalah kiranya ya Allah, kurniakan kami kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan al-Mubarak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz, ya. Terus kita bersama dengan Al-Quran, dan inilah perjuangan Al-Quran yang kita ingin sebarkan bersama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk sama-sama menyumbang dalam tabung ini kerana kita tahu bahawa Quran ini diperlukan, ramai tidak tahu dan ramai perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelangi indah selepas hujan, seserak cahaya di balik mentari. Subhanallah. Selagi berupaya saya fahami Al-Quran, selagi berupaya sebarkan kalam ilahi. Masya-Allah. Al-Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.